Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, halo Malaysia, selamat petang tonton dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan perkongsian terkini, update terkini dari para channel ini berkaitan dengan perkongsian berita terkini dan juga berita politik dalam negara. Tuan-tuan dan puan-puan, selain kecoh di Dewan Rakyat tentang budget belanjawan 2023, satu lagi berita yang amat menggemparkan sehingga berita ini juga panas dan juga heboh di Dewan Rakyat. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. 1MDB, isu 1MDB, mana boleh biar Goldman Sachs eksekutif lari begitu sahaja, jelas Johari. Bekas Menteri Kewangan kedua Johari Abdul Ghani menggesa kerajaan untuk menekan lebih keras terhadap firma kewangan Goldman Sachs dan eksekutifnya dalam usaha Putrajaya mendapatkan semula aset 1MDB. Johari yang juga ahli Parlimen BN bahagian Titi Wangsa berkata ini memandangkan penyelesaian kerajaan terdahulu dengan Goldman adalah tidak mencukupi. Goldman berperanan dalam mengumpul 6.5 bilion US dollar daripada 3 bond untuk 1MDB pada 2012 dan 2013 dan telah dibayar yuran 600 juta US dollar bagi tujuan ini. Bond tersebut kemudiannya menjadi sumber utama dana 1MDB yang diselewengkan. Pada Oktober 2020, di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, Goldman Sachs bersetuju membayar pampasan 2.5 bilion US dollar sambil menjamin pulangan 1.4 bilion US dollar aset 1MDB yang dirampas pihak berkuasa di seluruh dunia. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Johari mengulangi kritikan bahawa perjanjian itu tidak sesuai dengan kesalahan dan peranan Goldman Sachs dalam skandal 1MDB. Yang ini saya nak pertikaikan bagaimana peguam yang mewakili 1MDB sepatutnya apabila dia mewakili 1MDB, patut dia lihat kepentingan 1MDB, bukan kepentingan Goldman Sachs. Sebab dia dah clear cut menipu kita. Dia dapat manfaat 600 juta US dollar fee. Macam mana kita allow Goldman Sachs run away like that, sedangkan senior management Goldman Sachs katanya, sedangkan senior management Goldman terlibat katanya. Johari berkata, kerajaan tidak seharusnya memberi tumpuan semata-mata kepada aspek politik kes 1MDB dan berpuas hati dengan pencapaian politik apabila berbilion aset perlu didapatkan semula. Dia juga berkata, peguam yang mewakili 1MDB semasa rundingan penyelesaian sepatutnya menyaman Goldman Sachs di Amerika Syarikat untuk terus memberi tekanan kepada firma tersebut. Gobind Singh Deo, ahli Parlimen Pakatan Harapan PH bahagian Damansara, ketika mencela juga menyatakan bahawa kadar faedah sepatutnya diambil kira dalam perjanjian penyelesaian dan telah dipersetujui Johari. Sementara itu, Johari juga menolak jaminan Goldman Sachs bahawa Malaysia akan memperoleh semula aset 1.4 bilion US dollar dengan berkata firma itu sepatutnya membayar jumlah berkenaan. Di bawah terma penyelesaian semasa, Goldman telah bersetuju untuk membayar 250 juta US dollar jika Malaysia tidak mendapatkan sekurang-kurangnya 500 juta US dollar dalam aset 1MDB yang dikembalikan menjelang Ogos 2022. Ini menjadi punca pertikaian antara Putrajaya dan Goldman Sachs. Dengan kedua pihak tidak bersetuju, sama ada Malaysia telah menerima semula aset 500 juta US dollar atau tidak menjelang tarikh akhir tersebut. Firma itu juga menuduh Malaysia mengurangkan secara unilateral
Nilai satu aset sebanyak 80 juta US dollar dan tidak memasukkan banyak aset tambahan dalam perakaunan aset bernilai 500 juta US dollar itu. Bagaimanapun, sifat aset yang dipertikaikan itu tidak jelas. Sementara itu, Johari hari ini membayangkan bahwa Malaysia telah mengenakan denda terhadap institusi keuangan lain yang terlibat dalam skandal 1MDB. Ia merujuk penyelesaian RM2.8 bilion ringgit daripada M-Bank dan penyelesaian daripada firma audit KPMG dan Deloitte sebanyak lebih RM300 juta ringgit setiap satu. Dia ambil penalti yang kerajaan kenakan kepada entiti dalam Malaysia ni nak tolak daripada RM1.4 bilion ringgit dalam bentuk aset itu, kata Johari. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata, Malaysia sepatutnya mendapat bayaran lebih daripada itu di bawah urus niaga yang adil. Bekas Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Johari Abdul Ghani mempersoalkan kaedah penyelesaian dalam skandal 1 Malaysia Development Berhad 1MDB membabitkan Bank Goldman Sachs yang disifatkan tidak adil. Ahli Parlimen Titi Wangsa itu berkata, ia membabitkan penyelesaian berjumlah 2.5 bilion US dollar bersamaan dengan 10.7 bilion ringgit terhadap Amerika Syarikat. Goldman Sachs berhubung peranannya dalam skandal 1MDB, walaupun bank itu berjaya mengumpul bon 6.5 bilion US dollar bersamaan dengan RM27.6 bilion ringgit pada tahun 2012 dan 2013. Mengulas lanjut, beliau turut mempersoalkan beberapa pihak pengurusan bank itu yang tidak dikenakan tindakan sebaliknya. Hanya seorang sahaja individu diheret ke muka pengadilan. Kenapa tidak file saman Goldman Sachs di Amerika Syarikat? Kenapa runding tanpa file? Jadi, saya nak minta kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili 1MDB dan siapa yang terbabit dalam rundingan ini. Agak mustahil satu organisasi yang mengeluarkan 6.5 bilion US dollar, namun hanya seorang sahaja turun naik mahkamah. Apa jadi dengan pengurusan kanan yang dapat gaji besar juta-juta ini? Ini yang berhormat, Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak pada masa akan datang, apabila ada skandal, semua orang yang kerja dalam entiti terbabit menawarkan diri mereka sebagai saksi beramai-ramai. Itu salah, kena siasat, saya rasa tidak adil. Kalau ada salah, ambil tindakan, katanya ketika membahaskan usul belanjawan 2023 di Dewan Rakyat di sini pada Jumaat. Sementara itu, Johari berkata, siasatan dalam skandal 1MDB dilihat hanya tertumpu kepada politik yang sepatutnya membabitkan semua urusan. Itu saja perkongsian berita untuk hari ini. Terima kasih kerana Anda sudah mendengar dan juga Anda sudah mendengar untuk berita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi. Kalau Anda rasa berita ini berguna kepada Anda, share kepada teman-teman kalian supaya semua boleh tahu perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana sudah menonton.